Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. InsyaAllah pada hari ini kita akan sambung pembacaan kitab Perbendaharaan Ilmu oleh Almarhum Syekh Idris Al-Marbawi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Kita sampai pada muka surat ke-13. Sebelum itu kita lihat, saya rasa ada tersalah baca ayat Al-Quran. Iaitu pada ayat ini. Ayat ketika mana Nabi Ibrahim berkata kepada ayahnya, "Sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiyya." Saya baca innahu kana rabbi hafiyya. Dekat sini pun ditulis innahu kana rabbi hafiyya. Pada surah Maryam, yang sebenarnya innahu kana bi hafiyya. Ini salah cetak kat sini. Innahu, sepatutnya innahu kana bi hafiyya. Juga sini salah baris. Ya abati la ta'budus syaitan. Sepatutnya ya abati la ta'budis syaitan. Dal kasrah, bukan dal dhammah. Itulah. Baik, untuk hari ini kita sambung pada kisah Abrahah ni. Pada muka surat ke-13. Bismillah. Kemudian sampailah ia waktu berangkat berjalan ke Mekah, menyuruh ia akan segala Habsyi bersedia. Maka keluarlah ia serta mereka itu dengan gajah. Apakala didengar Arab akan demikian, bersedialah mereka itu memeranginya. Awal-awal yang berhadap memeranginya ialah Raja Yaman, namanya Duwaiqir. Maka dialahkan oleh kaum Habsyi itu. Tatkala hendak dibunuhnya akan dia oleh Abrahah, bermohon ia katanya, "Janganlah engkau bunuh akan daku. Mudah-mudahan ada gunanya aku ini kepada engkau." Maka tidaklah dibunuhnya akan dia. Kemudian berjalan ia hingga sampai ke bumi Khaytham. Maka dilintang akan dia oleh Nufail bin Habib Al-Khuthami. Apakala berperang didapatnya juga dialahkannya, maka hendak dibunuhnya. Berkatalah Nufail, "Janganlah bunuh akan daku, supaya boleh aku tunjuk jalan ke tanah Hijaz itu." Maka mengampun ia akan dia. Dan berjalanlah ia hingga sampai ke Taif. Maka datanglah kepadanya Mas'ud bin Mu'attib atau Mu'attib daripada laki-laki Bani Thaqif, tunduk merendahkan diri, katanya kepadanya, "Bukankah engkau berkehendakkan Kaabah yang di Mekah? Bukannya rumah Kaabah kami?" Dia diplomasilah supaya Abrahah tak menyerang tempat dia. Dia kata, "Hang lajak pergi Mekah lah, tak usah duk serang tempat kami. Adalah kami mengambil berat akan dia semata-mata berhala kami yang diletakkan padanya." Dia kata, Kaabah di Mekah tu kami duk hormat, kami duk muliakan. Sebab apa? Sebab bukan kerana Kaabah tu, tetapi kerana berhala kami ada di sana. Sebab itu kami muliakan Kaabah tu, dia kata. Kemudian berkata Abrahah, "Tunjuklah akan kami jalan ke Mekah." Maka disuruhnya bersamanya seorang bernama Abi Urughal.
menunjukkannya tatkala sampai kepada satu tempat bernama Murammas. Maka matilah Abu Rughal tadi. Maka direjam orang-orang Arab kuburnya sampai sekarang kerana menghinakannya. Kemudian menyuruh Abraha akan satu laki-laki menunggang kuda pergi ke Mekah. Maka diambilnya harta-harta orang-orang Mekah daripada kaum Quraisy dan lainnya. Dan terkena dalamnya 200 ekor unta yang dimilik Abdul Muttalib, ninda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahalnya ninda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu ialah penghulu Quraisy. Maka mencita Banu Kinanah dan Quraisy dan Hudzail dan orang-orang yang di tanah haram itu memerangi Abraha. Jadi berpakat, bercadang, mencita ni, bercita-cita, yang ni bercadang lah. Bani Quraisy, Bani Hudzail dan orang-orang yang di tanah haram itu semua bersepakat untuk memerangi Abraha, nak lawan balik. Kemudian mengetahui mereka itu akan ketiadaan kuasa memeranginya, maka tidaklah diperanginya. Kemudian bila dah bincang-bincang, tengok-tengok, tak padan kita nak lawan Abraha ni, diasakan lagi. Kita tak ada kelengkapan, tak ada kemampuan yang cukup untuk menghadapi peperangan dengan Abraha. Jadi tak jadi untuk berperang. Cadangan awal tu mansuh. Kemudian menyuruh Abraha akan seorang namanya Hiyatah Al-Himyari ke Mekah. Bertanya pada penghulu Quraisy dan khabarkan maksudku ke Mekah ini semata-mata hendak meruntuh Kaabah. Tiada kerana hendak berperang. Dia hantar satu orang nama Al-Himyari untuk pergi ke Mekah, habaq kepada ketua orang Quraisy di Mekah itu, iaitu Abdul Muttalib lah. Dan orang-orang di sana kata, aku mai ni hanya untuk runtuhkan Kaabah je, bukan nak perang dengan hampa. Maka jika tiada menggalang mereka itu akan maksudku, tiadalah faedah padaku darah mereka itu. Dia kata, aku mai ni nak runtuh Kaabah saja, hampa tak usah halang aku. Okay? Bukan aku nak menumpahkan darah kamu, dia kata. Sekiranya tidak ia hendak berperang, maka datangkan olehmu akan dia kepadaku. Okey. Kalau hampa nak perang, tak apa, boleh kita perang. Kemudian tatkala masuk Hiyatah ke negeri Mekah, ditanyanya, di mana penghulu Quraisy? Maka ditunjuk orang akan Abdul Muttalib, ninda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka pergilah ia kepadanya dan mengkhabarkan barang yang disuruh sampaikan oleh Abraha kepada ninda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka jawab Abdul Muttalib, demi Tuhanku, tidak kami berkehendak memeranginya. Abdul Muttalib jawab, ya, demi Allah, kami semua bukan nak berperang dengan Abraha, dia kata. Dan tiada kuasanya kami berperang itu. Kami pun tak ada kemampuan nak lawan dengan dia, kata Abdul Muttalib. Inilah ianya Baitullahil Haram dan rumah Ibrahim Khalilullah alaihi salam. Jadi kami nak perang pun tak padan. Okay? Tak apalah, ni Kaabah ni rumah Allah, Baitullahil Haram, dan binaan Ibrahim, Nabi Ibrahim Khalilullah alaihi salam. Maka jika menegah ia, maka iaitu rumahnya dan haramnya. Biar Allah sendirilah yang akan memelihara, menjaga rumahnya ini daripada diruntuhkan oleh Abraha. Dan jika membiar ia, kalau Allah Ta'ala izinkan Abraha untuk meruntuhkan, maka antara kamu semua dan antaranya aku tidak tahu. Itu urusan kamu dengan Allah Ta'ala. Aku tak masuk campur. Demi Tuhanku, tidak kami tegah sekali-kali apa kehendaknya. Biarpih. Kan Abraha, dia nak main meruntuh Kaabah, biarpih kami tak akan halang apa yang dia akan lakukan itu. Biar Allah sendiri yang tentukan
Apakah cita-citanya itu akan berjaya atau sebaliknya. Maka kata Hiyatah kepadanya, marilah kita bersama-sama pergi kepadanya, kerana disuruhnya engkau datang kepadanya bersama-samaku. Maka pergilah Ninda Nabi kita itu menghadap Abrahah tadi, dan sertanya beberapa orang anaknya. Tiba-tiba ke sana ditanya kepada orang-orang, adakah di sini sahabatku namanya Duwaiqir? Maka ditunjuk orang akan sahabatnya itu. Apabila bertemu ia dengan sahabatnya, berkatalah ia, ya Duwaiqir, adakah kaya engkau dengan sebab engkau ambil harta kami? Dia kata, hai Duwaiqir, hang jadi tambah kaya kah dengan duk rampas harta benda kami ni? Dia kata. Kata Abdul Muttalib kepada Duwaiqir. Maka jawabnya, takkan kaya satu orang yang kena tawan yang duduk di bawah tangan satu raja. Duwaiqir kata, kalau aku rampas harta benda banyak tara mana pun, tak dikira kaya. Sebab apa? Aku ni orang tawanan saja. Dia kata, bukan aku ni kerjasama dengan Abrahah ni. Aku pakat dengan dia. Tidak. Aku ni orang tawanan dia. Nak lepas diri aku je dia tu. Bahkan nanti perintahnya dibunuhnya pagi ataupun petang. Aku ni tak tentu. Hidup aku ni di tangan dia. Orang tawanan. Kalau pagi dia nak aku mati, dia suruh orang bunuh, matilah aku. Kalau petang dia nak aku mati, dia suruh orang bunuh, matilah aku. Kan? Sungguhnya ada bagiku seorang sahabat yang jadi gembala gajah. Maka boleh aku suruh ia menghadap raja, menyampaikan engkau kepadanya, dan boleh aku pesan padanya supaya raja itu memberi kebaikan kepada engkau. Okey. Maka jawab Abdul Muttalib, padalah ini ya Duwaiqir. Maka jawab Abdul Muttalib, okey, cukuplah. Kalau macam ni tak apalah. Duwaiqir. Maka dibawa oleh Duwaiqir. Jadi Abdul Muttalib fahamlah kedudukan Duwaiqir itu sebagai orang tawanan saja, bukan dia memang nak pakat dengan Abrahah tu. Maka dibawa oleh Duwaiqir akan dia kepada gembala gajah itu, dan katanya kepada gembala gajah, inilah Abdul Muttalib, penghulu Quraisy, dan yang mempunyai beberapa kumpulan unta di dalam Mekah. Memberi makan ia akan orang-orang dengan mudah. Dia seorang dermawan. Dan memberi makan akan binatang liar di atas kemuncak bukit. Dan sungguhnya telah diambil raja akan 200 ekor untanya. Maka pinta olehmu kembalikan kepadanya dengan sehabis-habis daya akal kamu. Maka jawabnya, pastilah aku kerjakan dia seperti suruh engkau itu. Maka pergilah gembala gajah itu menghadap Abrahah dan meminta kembali akan unta Abdul Muttalib itu. Maka meminta Abrahah hendak berjumpa dengannya, dengan Abdul Muttalib. Maka pergilah Abdul Muttalib berjumpa dengan dia, dan adalah Abdul Muttalib itu satu laki-laki yang besar hebat. Besar haibah. Maksudnya seorang yang nampak gah. Seorang yang berwibawa, berkaliber. Dan bergerun kepada orang yang memandangnya. Seorang yang wibawa. Bila orang tengok, orang rasa gerun. Rasa hebat. Tatkala melihat akan dia oleh Abrahah, membesar dan menghormati ia akan dia, dan turun ia dari getahnya, duduk di atas hamparan, dan menduduk ia akan Abdul Muttalib bersama-sama. Kemudian menyuruh Abrahah akan juru bahasanya membahasakan kehendak Abdul Muttalib. Maka kata Abdul Muttalib, adalah hajatku datang kepadamu ialah minta kepada engkau kembalikan untaku 200 ekor yang kau ambil itu. Abdul Muttalib kata, aku mai ni nak minta hang bagi balik unta aku hak 200 ekor. Hak hampa rampas tu.
Maka jawab Abrahah kepada jurubahasanya, katakan olehmu kepadanya, adalah aku itu amat suka hatiku pada waktu melihat wajahnya. Kemudian amatlah sukanya dan gemarnya aku hendak berkata-kata dengannya. Adakah ia patut tiba-tiba bercakapkan 200 unta yang aku ambil dan ditinggalkannya bercakap akan hal Kaabah? Abrahah kata, dia kata kat jurubahasanya, abang, tolong abang Sat kat Abdul Muttalib ni. Waktu aku mula-mula tengok dia, aku rasa suka, rasa seronok tengok dia. Rasa nampak wibawa dia tu, kan. Kemudian bila aku tengok dia macam tu, aku pun rasa macam sukalah, seronoklah nak bercakap-cakap, nak sembang-sembang dengan dia. Tiba-tiba dia bersembang pasal unta dia. Aku ingatkan dia nak cerita pasal Kaabah. Aku main nak perontoh ni, kan. Jadi mula tu nampak hebat lah. Tiba-tiba keluar cerita pasal unta. Jadi rasa macam kurang sikit lah. Macam tu. Bukankah ia ugamanya dan ugama datuk neneknya, dan datangku ini hendak meruntuhnya. Bukankah Kaabah itu adalah tumpuan dalam agama Abdul Muttalib dan agama datuk neneknya, dan agama sampai kepada Nabi Ibrahim itu, kan. Dan aku ni main nak peruntuh Kaabah tu. Awak dia tak cakap pasal Kaabah tu, kan. Minta supaya aku tak runtuhkan. Tetapi dia main cerita pasal minta unta dia. Adakah patut macam ni? Maka jawab Abdul Muttalib, sungguhnya aku ini tuan unta. Abdul Muttalib kata, dah, aku ni pemilik unta. Adapun rumah Kaabah itu ada tuannya yang akan menegah akan dikau daripada meruntuhnya. Unta tu hak aku. Kaabah tu bukan aku tuan dia. Kaabah tu ada tuan dia, Allah Ta'ala, kan. Allah Ta'ala lah yang akan uruskan. Adakah kehendak kamu ni akan berlaku atau sebaliknya? Maka kata raja itu, tidak tertegahnya aku. Kata Abrahah, tak ada siapa boleh halang aku untuk beruntuh Kaabah ni. Maka jawab Abdul Muttalib, engkau dengannya itu, engkau pula lebih tahu. Janganlah banyak bicaranya, kembalikanlah unta-untaku. Kata Abdul Muttalib kata, hak tu pasal hang dengan pemilik Kaabah lah, Allah Ta'ala, kan. Tak payah duk cakap banyak. Dia kata, dah tak payah cakap banyak lah. Bagi balik unta-unta aku je. Itu je aku main. Maka diberinya kembali unta-untanya. Jadi bila Abrahah dengar macam tu, tak apalah. Dia pun bagi balik unta-unta Abdul Muttalib. Dan Abdul Muttalib pun kembalilah ia ke Mekah kepada kaumnya. Mengkhabar ia akan hal ihwalnya dan disuruhnya kaumnya keluar dari Mekah. Dan berlindungkan diri celah-celah bukit, kerana takutkan serang orang-orang Habsyi. Dia balik Mekah, dia pun dapat unta dah. Dia habaq kepada penduduk Mekah semua. Dia kata, hampa semua, kita kena pergi berlindung di sebalik bukit-bukit ni. Takut kita nanti kena serangan orang-orang Habsyi ni, orang-orang tentera Abrahah ni. Kemudian pergi Abdul Muttalib ke Baitillahil Haram. Dipegangnya halaqah pintu Kaabah. Dia pegang gelang pintu Kaabah tu. Dan berdiri bersama-samanya beberapa orang Quraisy, meminta doa kepada Tuhan dan meminta lepaskan daripada Abrahah tadi. Bukan mereka pergi macam tu saja, biar tinggal Kaabah lah. Tidak, mereka doa, minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala sungguh-sungguh agar Allah Subhanahu Wa Taala memelihara Kaabah ini dan membinasakan Abrahah. Kemudian turun ia dari situ, pergi berlindung di bukit-bukit. Maka satu pagi hari bersedialah Abrahah hendak masuk Mekah, dan sedia gajahnya yang bernama Mahmud.
Bagi pemergiannya itu dengan gajah-gajah orang yang bersama-samanya. Apakala hendak dijalankan itu gajah. Itu gajah. Tidaklah ia mau menghadap ke Mekah. Bahkan jika dihadapkan hala ke negeri Syam atau lainnya, dengan segeranya ia berlari pergi. Maka tiap-tiap kali dihalakan menghadap Mekah, tiada mau juga ia, gajah tu. Hingga dihentam dengan besi kuasanya ke atas kepalanya pun tiada mau ia bangun daripada terumnya. Terum tu gajah yang duduk tu, gajah ataupun unta, bila dia duduk tu nama dia terum. Di dalam itu diturunkan Allah bala ke atas mereka itu dengan beberapa puak burung ababil. Ababil. Ya. Tiap-tiap ekor burung itu memeluk batu sebiji di mulutnya dan 2 biji di kakinya. Tiap-tiap biji batu itu terbesar daripada adas dan terkecil daripada kacang putih. Adas ni kacang juga. Batu tu kecil saja. Maka datang batu mengenai kepala orang-orang itu. Maka tiap-tiap orang yang kena batu di kepalanya, tembuslah ia langsung ke duburnya. Masya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Maka berseleraklah mereka itu lari. Setengahnya tidak tahu akan jalan lari atau jalan hendak kembali ke negeri. Dalam kabut tu tak ketahuan hala dah. Lari mata. Dan setengahnya mati. Ada yang mati on the spot, mati di situ juga. Adapun Abrahah, diturunkan Allah Ta'ala ke atasnya satu penyakit di atas tubuhnya. Gugur anak-anak jarinya. Tiap-tiap gugur jarinya berikutlah dengan nanah dan darah. Ini macam penyakit kusta tu. Maka sampai ia ke negeri Yaman dengan murung seperti anak burung. Murung seperti anak burung. Dan waktu matinya belah dadanya daripada hatinya. Dia punya penyakit tu bawa ke mati. Sampai akhirnya dada dia pun terbelah. Nampak hati dia. Na'udzubillah min dzalik. Maka ada satu menterinya bernama Yaksum, bergantung seekor burung atas kepalanya sampai ke negeri Habsyah. Burung tu dia ikut di atas kepala dia tu sampai ke negeri Habsyah. Maka bercerita ia kepada Raja Habsyah. Tak kala habis cetera itu, jatuh sebiji batu ke atasnya, langsung tersungkur mati. Jadi dia inilah jadi pembawa berita perihal gerombolan burung ababil yang menyerang mereka itu. Tatkala Nabi kita menyampaikan kisah kiamat dan kisah Nabi yang dahulu dan kisah gempa dan taufan dan halilintar, maksudnya halilintar, dan kisah azab umat yang dahulu-dahulu kerana bantah dan tidak percaya akan Rasul, tidaklah percaya segala kaum Quraisy akan kisahnya itu. Bila Nabi cerita hal umat-umat dahulu, nabi-nabi yang terdahulu, yang mana mereka tu didustai, kemudian kaum-kaum mereka itu diazab oleh Allah Subhanahu Taala. Kaum Quraisy bila dengar Nabi SAW cerita, mereka pakat tak mau percaya. Kemudian maka turun kisah ini kepada kaum Quraisy. Surah Al-Fil tu, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil tu. Jadi turun firman Allah SWT berkenaan kisah yang berlaku pada tahun gajah itu, kerana mengisbatkan kisah yang dahulu-dahulunya dan menunjukkan kekuasaan dan hikmah Tuhan pada Rasulnya. Jadi bila turun surah kisah ini, mereka tak boleh nak dustakan lah. Sebab mereka semua memang tahu dah kisah ni. Jadi betul apa yang Nabi SAW ceritakan. Ini memang firman daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Disebabkan pada berlaku peristiwa ini, Nabi SAW belum lahir lagi. Firman Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil.
Artinya, bukankah engkau tahu, ya Muhammad, betapa Tuhan kamu mengazab orang-orang yang bergajah, yakni Abrahah dan kawan-kawannya. Maka jangan gundah engkau. Tidak aku tinggalkan dikau daripada tolongku. Itu tafsirnya. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Tidakkah jadi tipu dayanya dan usahanya hendak meruntuh Kaabah itu di dalam sia-sia dan rugi? Wa arsala alaihim tayran ababil. Dan didatangkannya ke atas mereka itu burung berpuak-puak. Ababil maksudnya berpuak-puak, berbondong-bondong. Tarmihim bihijaratin min sijil. Melemparkan burung itu, melemparkan sekalian burung itu dengan batu bata ke atas mereka itu. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Maka jadilah mereka itu laksana tanaman dimakan ulat. Asfim ma'kul. Habis tentang Abrahah dan gerombolannya yang dimusnahkan Allah Subhanahu wa taala. Ini pada perkataan Abrahah. Perkataan seterusnya adalah abang. Abang ni bahasa kita lah, bahasa Melayu. Iaitu apa maksudnya? Panggil-panggilan kepada saudara yang lebih umur daripada diri yang memanggil. Saudara yang lebih tua daripada kita. Bukan mesti adik-beradik yang sedarah. Kadang orang lain pun kita panggil abang kan. Saudara-saudara yang pangkat atas. Saudara tua yang laki-laki. Laki-laki. Perempuan kita panggil kakak. Kemudian perkataan seterusnya iblis. Iblis ni siapa ni? Okay. Nama bagi asal syaitan. Dan syaitan-syaitan itu telah dijadikan Tuhan daripada tabiat api. Suka memberang dan memberangsang dan suka mendatangkan was-was anak Adam. Natijah pekerjaannya tidaklah lain daripada merubah dan mempolah-pilahkan. Mempolah-pilahkan artinya memporak-perandakan. Bersungguh-sungguh hati ia memotong suruh Allah dan Rasulnya, membantah suruh Allah, perintah Allah dan perintah Rasul, supaya tidak sampai atau tidak jadi. Dan bersungguh-sungguh hati ia melalaikan dan melupakan supaya diperbuat anak Adam segala barang yang ditegah Allah dan Rasulnya. Itu perangai syaitan iblis ni. Dan boleh ia berupa seperti rupa manusia. Jadi iblis, syaitan boleh bertukar rupa, merupa sebagai rupa manusia. Seperti dalam kisah ketika kaum Quraisy merancang untuk membunuh Nabi atau merancang untuk buat apa, ambil tindakan apa kepada Nabi SAW ketika baginda nak berhijrah tu. Jadi bincang punya bincang, tiba-tiba ada seorang lelaki tua abang, supaya kumpulkan pemuda-pemuda daripada setiap puak untuk membunuh Nabi SAW. Dan lelaki tua ini dikatakan berupa lelaki tua daripada Najat. Dikatakan lelaki tua ini adalah iblis yang berupa manusia. Adalah asal namanya Azazil, jadi tukang perbendaharaan syurga. Ni dia. Tukang perbendaharaan syurga. Asal iblis ni. Dan ada baginya kekuasaan di langit dunia dan kekuasaan di bumi. Dan kepala bagi segala malaikat langit dunia. Jadi Azazil ni, iblis ni, dia ketua bagi segala malaikat langit dunia. Malaikat ni ramai. Jadi Azazil ni bukan ketua segala malaikat. Dia ketua malaikat langit dunia sahaja. Kemudian Tuhan jadikan Nabi Allah Adam alaihissalam daripada tanah.
Maka datanglah titah daripada Allah Ta'ala menyuruh iblis sujud bersama-sama malaikat kepada Nabi Adam alaihissalam. Maka sujud sekalian malaikat melainkan dia, iblis. Iblis tak mau sujud. Fasajadu illa iblis. Kata Allah dalam Al-Quran. Semua malaikat semua sujud melainkan illa iblis. Melainkan iblis. Sebab apa? Aba wastakbar. Dia sombong, ego, angkuh, tak mau dengar cakap. Aba ni ketegak. Wastakbar, sombong. Wa kana minal kafirin. Sebab itu maka dia adalah termasuk golongan yang kafir. Lihatlah tabiat iblis. Oleh kerana takabburnya dan ingat ia akan dirinya besar dan ketua daripada semua dan ingat akan dirinya pemegang kunci perbendaharaan syurga dan mempunyai kekuasaan di dalam langit dan bumi, tiba-tiba lupa ia akan Tuhan yang menjadikan dia dan yang memberi nikmat ke atasnya. Sehingga perkara yang sedikit titah daripada Allah Ta'ala menyuruh sujud kepada Nabi Allah Adam, enggan ia. Bila kita ni, na'udzubillah, nampak diri kita, maksudnya kita nampak diri kita besar, nampak diri kita berilmu, nampak diri kita lebih segala-galanya, maka kita telah dihinggapi penyakit ujub, sombong, takabur, ego, angkuh. Maka na'udzubillah, dari situ akan terbit pelbagai penyakit hati yang lain lagi, na'udzubillah. Maka siapa yang ada sebesar zarah kibir dalam hatinya, penyakit sombong dalam hatinya, payahlah, tak boleh nak masuk syurga. Na'udzubillah min zalik. Ditanya Allah Ta'ala, mengapa tidak kamu sujud bersama-sama orang yang sujud itu, hai iblis? Jawabnya, tidak layak aku sujud kepada manusia yang engkau jadikan dia daripada tanah busuk. Takkan. Maka murka Allah Ta'ala ke atasnya, titahnya, keluar engkau ya iblis dari syurga. Maka sebenarnya lah engkau itu celaka. Kena kutuk. Kena laknat aku dan laknat malaikat dan laknat makhluk semuanya hingga hari kiamat. Maka seketika itu juga rupanya berubah rupa iblis dan terpecat ia dari jawatannya dan turun ia dari pangkatnya. Iblis ni dia bukan tak mengakui kekuasaan Allah, keagungan Allah, bahawa Allah Ta'ala ni Tuhan pencipta segalanya dan layak disembah. Tetapi puncanya adalah penyakit sombong dia itu. Jadi na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala daripada kejahatan nafsu kita, daripada kejahatan sifat sombong. Na'udzubillah min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Cuba tengok kelakuan iblis, laknatullah. Ini kata pengarang. Keras hatinya, ketegak. Bukan kerah pedai, orang Kedah kata. Bukanlah ia hendak taubat minta ampun kepada Tuhan, bahkan putus hatinya daripada rahmat Tuhan. Ketegang ni payahlah. Kerah pedai ni, cakap apa pun tak mau dengar. Hingga minta ia pada Tuhan, jangan mati-matikan dia sampai kiamat dunia. Kerana hendak didaya anak Adam. Ditipu dayakan anak Adam. Dan disesatkannya dan hendak dijahanamkannya. Bukan pintanya panjang umur itu supaya taat ia kepada Allah Ta'ala. Bahkan supaya menambahkan maksiatnya dan boleh jadi keras siksa Allah Ta'ala ke atasnya kemudian hari. Orang yang ketegak ni memang payah nak ubat. Tak mau dengar dah, kita habang apa pun tak mau dengar. Pintanya, ya Tuhanku, janganlah mati-matikan daku sampai kiamat. Maka firman Allah Ta'ala, sungguhnya engkau daripada yang ditangguhkan matinya sampai kiamat. Apakala didengarnya firman Allah Ta'ala yang demikian, ia pun bersumpah. Katanya, ya Tuhanku, bersumpah aku dengan sesat engkau akan daku, dengan sebab engkau sesatkan aku ni, engkau jadikan aku ni sesat, dia kata, mesti aku hiasi anak Adam
di dalam dunia dengan maksiat dan aku sesatkan mereka itu semuanya. Dia kata, bila engkau dah jadikan aku sesat macam ni, aku tak akan biar anak cucu Adam ni senang. Aku akan jadikan mereka sesat sama-sama macam aku, boleh masuk neraka duduk sekali dengan aku. Sampai di sini ya. Yang seterusnya kita akan lihat tafsir kisah iblis di dalam Al-Quran. Tafsir kisah iblis dalam Al-Quran kita akan sambung pada siri yang seterusnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.